daripada agama kita, iaitu berkaitan dengan keimanan. Keimanan ni ulama bahaskan dalam kitab akidah ataupun tauhid. Maka di situ perbahasan iman dibahaskan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan kitab-kitab, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan takdir baik dan buruk. Semua dibahas dalam kitab tauhid dan kitab akidah. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, timbul persoalan. Kenapa kita hanya perlu belajar kitab sifat 20 sahaja? Yang lain kita tak perlu. Kita kata, boleh belajar yang lain, tidak ada masalah. Cuma sifat 20 ni dia ada satu kaedah yang ulama telah tetapkan. Jadi kaedah tadi kita ambil daripada dulu sehingga sampai sekarang orang yang belajar kaedah tadi, alhamdulillah iman mereka terselamat. Dan begitu juga bila kita lihat ada setengah mereka mengkritik, mengatakan bahawasanya orang yang belajar sifat 20 ni adalah belajar daripada falsafah. Sifat 20 diambil daripada falsafah. Kita kata tidak. Bukan totally apa yang kamu dakwa itu betul. Mungkin sebahagian kita kata, kenapa? Kaedah. Ya, kaedah. Yang ada dalam sifat 20 semua sabit dalam Al-Quran. Boleh tengok sendiri. Berkaitan dengan kewujudan. Adakah kita nak menafikan kewujudan Tuhan? Berarti tidak. Berkaitan dengan baqa' dalam Quran semua. Dan semua yang ada kaitan tu semua dipanggil ayat muhkamat. Sebab itu, bila orang yang belajar sifat 20, dia jarang bahas tentang mutasyabihat. Sebab itu, dia tak ada masalah hati buat mutasyabihat ni. Dia hanya bahas tentang muhkamat. Muhkamat benda yang jelas. Benda yang jelas. Bila datang firqah-firqah batilah selepas itu, mereka cuba kacau bahagian mutasyabihat. Kat situ jadi sesat banyak. Sebab itu, bila kita tengok sifat 20, semua bahas tentang muhkamat. Adapun susunan tadi kaedah. Kerana pada waktu itu mereka berhadapan dengan orang yang falsafah. Sehingga timbulnya daripada falsafah tadi orang yang menolak ketuhanan. Maka kaedah dibuat. Tapi hakikat dalamannya semua daripada Al-Quran. Sebab itu alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang orang menerima bahawasanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau tengok Syekh Murtada Az-Zabidi sendiri, bila diitlakkan, beliau beritahu bila diitlakkan kepada ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa? Mereka adalah orang yang menyelamatkan akidah umat pada dulu zaman falsafah, sehingga selepas tu kaedah-kaedah mereka dipakai. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT. Begitu juga pada hari ini, zaman kita zaman yang penuh dengan sains dan teknologi, sehingga ada disebabkan sains dan teknologi, orang telah keluar daripada Islam. Orang telah menjadi murtad. Orang telah menjadi... Kemudian bangkit ulama kita membuat satu kaedah mengikut sains dan teknologi. Dan kaedah benda semua diambil daripada Al-Quran, tapi kaedah saya untuk memahamkan umat. Adakah kita kata benda ni salah? Sudah tentu tidak. Bahkan kita tengoklah sekarang ni, dulu pengajian pada zaman Nabi SAW lain. Sahabat-sahabat semua pergi berjumpa dengan Nabi di masjid. Kan? Adanya sufah, tempat-tempat sahabat yang tidak ada penginapan, duduk di Masjid Nabawi untuk belajar dengan Nabi SAW. Dan tidak ada penetapan pun. Berapa lama nak kena belajar? Zaman kita, orang belajar kat mana? Madrasah, universiti. Bahkan kalau kita tengok kat sini, adakah sama dengan zaman Nabi? Madrasah boleh kita kira lagi. Kenapa? Mereka ni, walaupun tak ada tertib mereka tidak ada pada zaman Nabi, yang Nabi ajar sahabat macam tu, tapi sabit tak zaman pada salafus salih? Sabit. Zaman Imam Ghazali dah ada dah madrasah. Zaman sebelum-sebelum mereka pun ada madrasah. Bahkan zaman Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, mereka pergi ke rumah tok guru untuk belajar. Bahkan zaman Imam Malik, anak-anak murid datang ke rumah Imam Malik mengajar. Pada sabit zaman salafus salih. Bahkan mereka ni semua belajar dengan sanad, dan sanad pun sabit juga. Tapi bila orang yang habis daripada universiti yang mengatakan bahawasanya PhD segala-galanya, kedoktoran segala-galanya, adakah sabit dengan Nabi? Tidak juga. Dan ketetapan yang ada dalam universiti 4 tahun, 6 tahun, adakah sabit? Ijazah. Dan keluarnya bagi syahadah macam tu, adakah Nabi pernah bagi macam tu? Tak ada pun. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita lihat kaedah is kaedah. Maka dengan kaedah tadi, alhamdulillah umat terselamat. Begitu juga pada hari ini, tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT.
Andai kata ada orang buat satu kaedah yang baru, yang mana dia ambil daripada Al-Quran, dia ambil daripada hadis, kan? Kemudian dia terang kepada umat akidah yang betul. Maka alhamdulillah. Cuma kaedah yang telah dibuat oleh ulama dahulu terlampau makbul sangat. Sehingga ulama-ulama selepas tu nak buat kaedah baru pun dia kata macam tak layak. Sehingga Imam Baihaqi rahimahullahu taala, orang pernah bagi tahu, Imam Baihaqi ni terlampau hebat sangat. Dia boleh buat mazhab sendiri. Maka tetap juga Imam Baihaqi kata tak, aku ni berharap pada mazhab Syafi'i. Bahkan Allah bagi tahu semua ulama berhajat kepada Imam Syafi'i untuk faham terhadap Al-Quran dan hadis. Bahkan Imam Baihaqi dia membantu Imam Syafi'i, membantu mazhab Imam Syafi'i dalam menerangkan kepada umat daripada mana sumber-sumber yang Imam Syafi'i ambil untuk menyelesaikan masalah umat. Salah faham ini perlu dijauhkan daripada umat. Hari ini umat tak faham. Kenapa ulama-ulama buat dahulu, itu yang jadi kacau bilau. Tapi bila mereka faham, mereka tak kata bahawa ini adalah satu benda yang salah ataupun satu benda yang mengelirukan. Timbul persoalan tuan-tuan yang SWT, kadang-kadang ada setengah pihak mengatakan bahawasanya Asy'ariyah ni adalah golongan bid'ah. Kenapa mereka mengatakan mubtadi', golongan bid'ah? Kenapa Asy'ariyah banyak berperang dengan puak-puak Mu'tazilah dan juga puak-puak falsafah pada waktu itu melalui ilmu kalam ataupun ilmu falsafah sendiri. Mereka lawan dengan apa istilah-istilahat falsafah, kemudian lawan mereka. Tapi hakikatnya mereka untuk memperkukuhkan mensabitkan akidah salafus salih. Itu tujuan mereka. Sehingga timbulnya orang yang tak faham, mereka mengatakan, oh, Imam Abu Hasan Asy'ari ni sebenarnya dia ada 3 fasa. Yang fasa pertama tu dia Mu'tazilah, memang dia Mu'tazilah. Tapi fasa kedua ni dia mengikut pendapat dia ataupun dia belajar ilmu mempertahankan akidah ni daripada Abdullah bin Sa'id bin Kullab ataupun Abdullah Kullab. Daripada situ yang dia belajar dia dapat tumpaskan Mu'tazilah. Kemudian selepas tu dia bertaubat daripada akidah Abdullah bin Kullab, Ibn Kullab. Maka dia pergi pada akidah salafus salih. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pun dalam sejarah membahaskan dia bertaubat daripada Abdullah bin Kullab, tak ada. Tak ada. Bahkan kita tengok dia bawa akidah Ibn Kullab. Dan Ibn Kullab ni kadang-kadang dia terlampau strict sangat dalam bab tafwid sehingga orang masukkan Ibn Kullab dalam Hasyawiyah. Pernah dibahaskan dalam kitab tarikh, cerita tentang pasal apa strict sangat dengan tafwid. Sebab apa? Memang mazhab kita ada 2. Ahlussunnah wal Jamaah sama ada dia ambil tafwid ataupun dia ambil jalan takwil. Sebab itu fasa dalam Imam Abu Hasan Asy'ari selepas dia meninggalkan Mu'tazilah, maka 2 fasa, iaitu dia pergi pada Ahlussunnah wal Jamaah yang mengambil jalan tafwid ataupun jalan takwil. Adapun bila banyak sangat berhadapan dengan Mu'tazilah dan falsafah, banyak pentakwilan dibuat, maka dia ambil jalan takwil untuk selamatkan umat. Dan begitu juga tuan-tuan mungkin ada Allah SWT, akidah ulama salafus salih seperti Imam Ahmad dan juga ulama-ulama terdahulu, mereka suka ambil jalan tafwid terus. Sebab itu mereka ada bertembung sikit seperti Al-Karabisi, Al-Muhasibi. Imam Al-Karabisi baik dengan Imam Ahmad, tapi pertembungannya apabila Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan bahawasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad menolak. Bukan saja Imam Ahmad, semua kita menolak. Ahlussunnah wal Jamaah menolak. Cuma perbahasan mereka membahas sehingga okey, kalau gitu Al-Quran memang bukan makhluk. Tapi lafaz yang timbul, akan situ dimainkan oleh orang daripada Mu'tazilah, Jahmiyah. Sehingga timbul kekeliruan di antara umat. Bagaimana? Jadi kat situlah ada pendapat yang terkeluar sikit yang tak sama fahaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak ada, kita tutup bab kat sini. Saddul bab, saddul dhara'i. Jangan pergi dah kat situ. Dah. Tapi orang masih main lagi. Bila masih main, ulama menerangkan. Antara yang menerangkan seperti Ibn Kullab, Al-Karabisi menerangkan bahawasanya lafaz itu, lafaz yang keluar daripada kita makhluk. Tapi Al-Quran asalnya tetap dia qadim. Itu perbahasan. Sehingga Imam Bukhari bersetuju pula dengan Imam Bukhari sendiri. Bersetuju dengan Ibn Kullab, dengan Al-Karabisi.
berkaitan dengan sehingga Imam Bukhari dia tulis satu kitab nama Khalq Af'alil Ibad. Maksudnya perbuatan manusia bila keluar daripada manusia dia tetap makhluk. Jadi Imam Bukhari buat. Sebab itulah bila orang nak cas kata bahawasanya Asy'ariyah yang sekarang ni ikut faham Ibn Kullab. Kita kata Ibn Kullab tu sendiri Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibn Kullab tu sendiri. Cuma ada perselisihan fahaman di antara Imam Ahmad itu masalah dipanggil niza' lafzi. Kita tengok Imam Bukhari sendiri. Kalau kita macam mana kita nak hukumkan Imam Bukhari kalau ikut Ibn Kullab? Adakah dia termasuk kalangan orang yang sesat juga? Kita ambil kitab Sahih Bukhari, semua hadis-hadis Sahih Bukhari. Habis tentang akidah Imam Bukhari macam mana nak buat? Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari jilid 1 muka surat 293 dia terang, dia kata Al-Bukhari fi jami' ma yuridu min tafsir al-gharib innama yanquluhu an ahli dhalika al-fan. Imam Bukhari ni berkaitan dengan apa yang dibawa berkaitan dengan tafsir hadis-hadis yang gharib, mereka akan ambil daripada Imam Bukhari akan ambil daripada ahli fan. Seperti siapa dia? Abu Ubaidah, Nadhr bin Shumal, Imam Farah dan selain daripada mereka. Wa ammal mabahithul fiqhiyah, adapun perbahasan tentang ilmu fiqh, faghalibuha, kebanyakannya mustamaddah lahu min asy-Syafi'i, dia akan ambil banyak daripada Imam Syafi'i. Jadi sekarang ni kita pelik juga ada orang yang mengingkari mazhab Syafi'i sedangkan dia kata saya nak ambil apa yang ada dalam Sahih Bukhari saja. Nah, Imam Bukhari pun nak memahami hadis banyak ambil daripada faham Imam Syafi'i. Wa Abi Ubaid, dan begitu juga Abu Ubaid dan seumpamanya. Adapun wa ammal masailul kalamiyah, adapun berkaitan dengan masalah-masalah kalam, ilmu kalam, fa aktsaruha min al-Karabisi wa Ibn al-Kullab. Dan kebanyakannya Imam Bukhari ambil daripada Imam Karabisi dan juga Ibn al-Kullab. Wa nahwihima, dan yang seumpama dengan keduanya. Tahulah bahawasanya tengok orang nak menyesatkan Imam Abu Hasan Asy'ari pasal ikut Ibn al-Kullab. Habis Imam Bukhari kita dah sesatkan. Jadi tuan-tuan dimulakan ada Allah SWT, orang yang tidak mendalami betul-betul, dia tidak memahami. Ambil masalah sensitif, kemudian timbulkan penjarakan yang jauh. Ini satu masalah yang saja diadakan untuk memecah belahkan umat. Kita cari mana jalan yang ada titik pertemuan tadi, supaya kita faham permasalahan bukan sahaja perselisihan yang ada zaman dulu. Zaman sekarang pun sama juga. Kadang-kadang masalah kita tengok tak bertemu titik sahaja, kita dah mula pisah jauh. Ulama dahulu. Dan Imam Ahmad, dia tak boleh terima cara pasal apa. Dia kata, kalau boleh sadul bab, jangan pergi dah kat situ. Sebab apa? Kalau tidak, dia akan jadi berjaya-jaya. Maka mereka kat sini, Imam Ahmad dah berhenti kat sini. Yang mereka terpaksa ambil jalan ni, kenapa nak tutup lagi? Pasal apa? Kalau tidak, orang awam tu akan banyak jadi sesat ikut sana. Jadi terpaksa dibahaskan. Itu keluarnya. Termasuklah Imam Bukhari pun terpaksa bahas. Sehingga Imam Bukhari keluarkan kitab Khalq Af'alil Ibad. Wallahu a'lam. Banyak perbahasan-perbahasan yang cerita dalam kitab tarikh. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala pun banyak sebut dalam kitabnya. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari banyak menerangkan. Begitu juga dalam kitab Lisanul Mizan menceritakan tentang orang menuduh Ibn Kullab sebagai Hasyawiyah. Kenapa tuduh Ibn Kullab kepada Hasyawiyah? Sebab Ibn Kullab mengambil jalan tafwid terlampau sangat tutup. Pernah satu ketika Ibn Kullab kata tak boleh pergi. Dah, jalan ni saja. Tak ada takwil kat situ. Pasal apa? Imam mazhab kita ambil tafwid dan ambil takwil. Ada kalanya. Kenapa kita mengambil jalan takwil? Untuk tutup fitnah. Sebab itu Mullah Ali Qari rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, kenapa ulama-ulama terdahulu mengambil jalan takwil? Asalnya jalan tafwid. Kenapa menutup fitnah-fitnah seperti Qadariyah, Jahmiyah dan juga Mujassimah? Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada fahaman-fahaman yang sesat ini, insya-Allah. Wallah.